kejahilan, satu pengecualian, baik jadi jahil. Kerana orang jahil bila buat apa-apa semua dikecualikan. Kalau orang tu dia ada ilmu, maka baru dia tak dikecualikan. Tidak. Orang yang jahil tidak dikecualikan, melainkan dalam kes-kes yang tertentu, yang ia ada perincian mengenai yang telah kita sebutkan dalam pengajian Fardu Ain sebelum ni, bahawasanya antaranya orang jahil yang dikecualikan seperti orang yang baru memeluk agama Islam, ataupun orang yang jauh daripada ulama dan jauh daripada umat Islam. Dia masuk Islam, dia Islam tetapi dia duduk daripada komuniti yang bukan Islam, yang jauh daripada umat Islam. Mungkin ada sebahagian perkara yang dia jahil. Tetapi apabila berkaitan dengan bab keimanan, jahil mengenai bab keimanan, especially dalam berkaitan dengan kewujudan Tuhan, jika dia syak mengenai kewujudan Tuhan, maka itu adalah jahil yang tidak diuzurkan. Kerana apa? Kerana membuktikan kewujudan Tuhan itu tidak memerlukan kepada dalil, nakli. Memadai dengan dalil nakli, tidak memerlukan dalil nakli, adapun ia memerlukan kepada dalil akli. Kerana memadai dengan dalil akli bahawasanya seseorang itu dia boleh mengisbatkan kewujudan Tuhan. Dia boleh mengisbatkan kewujudan Tuhan sebagaimana akal kita tidak menerima sesuatu tulisan tanpa penulis, suatu lukisan tanpa pelukis, suatu binaan tanpa pembina, maka akal kita juga tidak menerima bahawasanya alam yang terbentang luas ini tiada pencipta. Maka tidak ada keraguan dan tiada syak akan kewujudan Tuhan yang menciptakan alam ini. Dengan dalil syar'i, dengan dalil nakli, barulah kita tahu bahawasanya Tuhan yang menjadikan alam ini namanya adalah Allah. Kemudian kita belajar sifat-sifatnya dan sebagainya. Maka orang yang dia meyakini bahawasanya, orang yang syak bahawasanya Allah Ta'ala itu ada ataupun tidak, atau dia syak terhadap Tuhan tu ada ataupun tidak, wal'iyadzubillah, maka orang tersebut tidak dikira sebagai orang yang beriman. Dan kemudiannya, orang yang meyakini kewujudan Allah, dia juga wajib meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu wujudnya bila kaifin. Dan bila kita sebut bila kaifin, maknanya ia merangkumi beberapa persoalan-persoalan. Antara persoalan-persoalan yang termasuk di dalam kaifiyah, dipanggil kaifiat lah. Dipanggil sebagai kaifiat. Bila kita sebut kaifiat ni, nak bagi mudah faham kaifiat ni, orang Melayu pun faham kaifiat. Contohnya kita beli minyak urut. Bila kita beli minyak urut, kita akan tanya pada penjual minyak urut, macam mana kaifiat dia? Kaifiat penggunaan. Apa makna kaifiat ni? Kaifiat ni maknanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkara tersebut yang merangkumi antaranya cara penggunaannya, contohnya berapa kali guna, waktu bila nak guna. Itu adalah termasuk di dalam kaifiat-kaifiat. Jadi bila kita sebut kaif ataupun kaifiyah yang ternafi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ialah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bilangan. Contohnya bilangan kam. Okey. Jadi bila kita sebut kam ni maknanya bilangan, maka tidak ditanya bilangan bagi Allah. Tak boleh ditanya kam Allah, berapa Allah. Tak boleh, kerana Allah Ta'ala itu adalah wahidun la syarikalah. Allah Ta'ala itu esa. Dan kita dah ajar sebelum ni bahawasanya wahid bagi hak Allah bukan maknanya nombor. Wahid bagi Allah, bagi hak Allah ialah sebagaimana yang disebut oleh Imam Abu Hanifah. Inna Allah Ta'ala wahidun la min tariqin adad, walakin min tariqin la syarika lahu fil uluhiyah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah wahid bukan daripada sudut bilangan, tetapi Allah Ta'ala itu wahid daripada sudut menafikan syirik pada ketuhanan. Itu makna wahid. Jadi soalan kam ternafi bagi Allah, kerana kam itu menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu berbilang. Kerana ditanya berapa Allah, maka jawablah Allah Ta'ala itu wahidun la syarikalah. Allah Ta'ala itu tidak berbilang, tetapi Allah Ta'ala itu esa, tunggal, tiada syirik pada ketuhanan.
Juga soalan yang tidak boleh ditanya bagi hak Allah ialah mata Allah. Bila wujudnya Allah? Bila wujudnya Allah. Maka soalan seperti ini ternafi bagi Allah kerana Allah Ta'ala mawjudun bila bidayah. Allah Ta'ala itu ada tanpa permulaan. Bila bertidak wujudih, iaitu Allah Ta'ala itu wujudnya tiada permulaan. Tiada dijadikan oleh sesiapa kerana wujud Allah Ta'ala itu sedia ada. Apa makna sedia ada? Iaitu tidak didahului oleh ketiadaan. Adapun makhluk sekaliannya didahului oleh ketiadaan. Kita dahulunya tiada. Kalau yang lahir tahun 50, tahun 49 dia tak ada. Maka wujudnya itu ada permulaan. Daripada tiada kepada ada. Sedang Allah Subhanahu Wa Taala wujudnya tiada permulaan. Kerana Allah Ta'ala bukan ciptaan. Kalaulah Allah Ta'ala bermula daripada tiada kepada ada, nescaya dia dicipta. Kalaulah dia dicipta, maka dia bukanlah Tuhan. Selainnya itu yang Tuhan, yang menciptakannya itulah Tuhan. Wal'iyadzubillah. Ini akan menjadikan at-tasalsul dipanggil. Dipanggil at-tasalsul. Kalau Tuhan tu dicipta oleh Tuhan, maka Tuhan tu dicipta oleh Tuhan. Tuhan itu juga dicipta oleh Tuhan sebelumnya. Maka dia never ending story. Never ending story ini adalah perkara yang mustahil akal. Dia jadi tasalsul. Dia jadi tasalsul, dipanggil dalam ilmu tauhid, dipanggil tasalsul. Ataupun dia jadi daur. Dia ada satu tasalsul, ada satu lagi dipanggil sebagai daur. Ini kita cerita on general saja, kita tidak pergi secara detail. Kita pergi in general supaya faham dengan cara yang mudah. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan setelah daripada kita menadah kitab ni, mungkin kita buka kitab akidah yang lebih besar barangkali, yang lebih mendalam lagi insya-Allah. Tapi ala kulli hal dia faham bahawasanya kewujudan Allah tidak didahului oleh permulaan. Tiada yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang menciptakan Allah, maka sudah tentu menjadi daur. Sudah tentu menjadi tasalsul. Dan boleh jadi ia menjadi kepada daur. Daur ni kalau kita nak faham, adanya tiga pihak, A, B dan C. Maka A dia ada RM1, B tiada RM1. B kalau nak ada RM1, mesti A yang bagi RM1. Kemudian B dengan C pula, C takkan ada RM1, melainkan B yang bagi RM1. Okey, kemudian A pula dia takkan ada RM1, melainkan C yang bagi RM1. Dia jadi daur lah. Benda yang tak habis. Dia jadi macam isu yang disebut sebagai siapa dulu, telur ke ayam dulu. Dia akan jadi macam tu. Dia jadi never ending story. Sedangkan kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tiada permulaan, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta bagi sekalian makhluknya. Maka Allah Ta'ala itu bila kaifin, maka soalan yang tidak boleh ditanya lagi adalah seperti mata tadi. Kemudian dia tidak ditanya mengenai apa yang dipanggil sebagai kam tadi. Kemudian tidak ditanya juga mengenai mata. Okey. Kemudian juga tidak ditanya kaifa. Kaifa itu termasuk juga mafhumnya ialah bagaimana, dan ia merujuk kepada bentuk. Bagaimana dirujuk kepada bentuk. Okey, seperti surah, okey, surah, gambaran ataupun bentuk. Maka tidak ditanyakan Allah Ta'ala itu bentuknya bagaimana, wal'iyadzubillah. Kerana soalan seperti ini adalah soalan yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalan-soalan yang melibatkan description kita panggil. Bila kita sebut kaif ni, maknanya soalan yang melibatkan deskripsi. Maka apa sahaja soalan yang melibatkan deskripsi, maka itu ternafi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa itu Allah? Berapa Allah? Bagaimana Allah? Di mana Allah? Ditanya aina Allah, di mana Allah? Itu semua adalah soalan-soalan deskripsi yang ternafi bagi Allah. Yang ternafi bagi Allah. Kalau ditanya di mana Allah, maka kita jawab Allahu mawjudun bila makan. Allah Ta'ala wujudnya adalah tanpa bertempat.
Maka kata pengarang wala makanin wala jihatin, dan wujudnya Allah Ta'ala itu tanpa tempat dan tanpa arah. Ini adalah akidah salafus salih. Ini bukan akidah rekaan. Ini bukan akidah yang dibawa oleh golongan-golongan yang terkeluar daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah bahawasanya Allah Ta'ala itu maha suci daripada sebarang description. Akidah yang meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat. Bahawasanya Allah Ta'ala itu ada tanpa masa. Bahawasanya Allah Ta'ala itu ada tanpa gambaran, tanpa rupa bentuk, tanpa arah dan sebagainya. Ini adalah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh para sahabat, yang diteruskan oleh para salafus salih sehinggalah kepada zaman kita. Inilah akidahnya. Dan apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, inilah akidah yang wajib dipegang oleh kelompok-kelompok ahli sunnah wal jamaah. Maka bila kita sebut akidah salafus salih, maka ia tidak merujuk kepada akidah kelompok yang mengaku diri mereka sebagai salafi. Kerana kelompok tersebut dia menamakan diri mereka sebagai salafi, tetapi mereka bukan terdiri daripada kelompok salafus salih. Kelompok yang menyandarkan diri mereka kepada salafi itu, mereka berpegang dengan akidah tajsim dan tashbih. Mereka berpegang dengan akidah menjisimkan Allah. Mereka menjadikan bagi Allah Ta'ala itu ada anggota badan baginya. Mereka menjadikan Allah Ta'ala itu ada rupa paras baginya. Mereka menjadikan Allah Ta'ala itu ada tempat baginya. Mereka jadikan Allah Ta'ala itu ada arah baginya. Wal'iyadzubillah. Ini bukan akidah salafus salih. Dari mana kita kata bahawasanya akidah salafus salih ialah Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat, tanpa masa, tanpa arah dan sebagainya. Antara kitab-kitab sandaran yang merujuk kepada akidah salafus salih ialah dua kitab yang utama, yang menunjukkan bahawasanya golongan salafus salih berpegang dengan apa yang dibawa oleh golongan al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apakah kitab rujukannya? Yang pertama ialah kitab Fiqhul Akbar, karangan Imam Abu Hanifah. Fiqhul Akbar ni dia ada dua. Satu memang sah sandarannya kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu arda. Dan satu lagi Fiqhul Akbar ialah yang disandarkan atas nama Imam Syafi'i, tetapi tidak kita kata tidaklah sandaran itu adalah sandaran yang sahih, meskipun apa yang berada dalam kitab tersebut adalah perkara-perkara yang sahih. Maknanya benda dalam kitab tu sahih, tetapi disandarkan kepada Imam Syafi'i, sedangkan anak murid Imam Syafi'i tidak ada yang meriwayatkan kitab tersebut daripada Imam Syafi'i seperti Imam Al-Buaiti ataupun Imam Al-Muzani, tetapi dinisbahkan kepada Imam Al-Syafi'i. Maka kita ambil kitab Fiqhul Akbar paling mudah, kerana sabit kitab Fiqhul Akbar itu kepada Imam Abu Hanifah. Maksudnya kitab Fiqhul Akbar yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah itu sabit periwayatannya daripada Imam Abu Hanifah. Manakala kitab akidah yang kedua ialah kitab akidah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang dipanggil sebagai akidah At-Tahawiyah. Okay, kitab akidah At-Tahawiyah. Maka ada dua kitab salafus salih. Yang pertama kitab akidah Fiqhul Akbar, yang kedua adalah kitab akidah yang dipanggil sebagai Matan Akidah At-Tahawiyah. Maka kitab akidah At-Tahawiyah menjadi pengajaran zaman berzaman apabila dinisbahkan kepada kelompok salafus soleh, maka itulah akidahnya. Dan mungkin kalau kita berkesempatan, kita boleh buka kitab akidah At-Tahawiyah, tapi dalam bahasa Arab lah, bahasa Arab yang mana kita terjemahkan maknanya insya-Allah taala. Maka dalam kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang hidup pada kurun ketiga Hijriyah menyebut ta'ala aillah 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal adawati wal a'dha la tahwihi al jihatu sittu kasairil mubtada'at.
Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, bahawasanya Allah Ta'ala itu maha suci daripada had-had, daripada sempadan-sempadan, daripada penghujung-penghujung sisi-sisi. Maka Allah Ta'ala itu dia bukan jisim yang terbentuk, yang ada rupa bentuk seperti petak, bulat, atau tiga segi, atau heksagon, atau oktagon dan sebagainya. Maha suci Allah. Dan tiada ukuran dan batasan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana ukuran dan batasan itu adalah untuk makhluk. Begitu juga Allah Ta'ala maha suci daripada adawat, iaitu anggota-anggota kecil seperti gigi dan kuku. Juga maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada al-a'dha, anggota-anggota yang besar seperti tangan dan kaki. Maha suci Allah Ta'ala juga daripada berarah, la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Allah Ta'ala tidak diliputi arah yang 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan dan juga belakang. Kasairil mubtada'at, sebagaimana sekalian makhluk. Kerana Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, laisa kamithlihi syai'. Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu. Dan sesuatu juga tidak serupa dengan Allah, sebagaimana yang telah kita bahaskan pada minggu yang lalu. Maka jelas bahawasanya akidah salafus soleh juga berpegang bahawasanya Allah Ta'ala itu ada tanpa arah, tanpa tempat, tanpa bagaimana, tanpa masa, tanpa rupa bentuk dan sebagainya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata pengarang, la yushbihu syai'an min khalqihi wa la yushbihu syai'un min khalqihi. Dia tidak, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluknya, serta tiada sesuatu pun daripada makhluknya yang menyerupainya. Yang ni kita dah syarah pada minggu yang lepas mengenai ayat laisa kamitslihi syai' ini, bahawasanya an-nakirah, kalimah syai' sesuatu, yang datang dalam bentuk nakirah, dalam bentuk kata nama umum, fi siyaqin nafi, pada jumlah lafaz yang nafi, maka tufidul umum, ia membawa kepada makna umum, iaitu semua benda. Allah tak serupa dengan sesuatu, yakni semua benda yang namanya makhluk, Allah Ta'ala tak serupa dengannya. Begitu juga setiap makhluk ataupun semua makhluk itu tidak serupa dengan Allah. Allah adalah Allah, makhluk adalah makhluk. Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak baginya, manakala makhluk bersifat dengan sifat-sifat yang lemah kerana makhluk adalah makhluk. Maka makhluk tidak akan bersifat dengan sifat Allah, Allah juga tidak akan bersifat dengan sifat makhluk. Maka apa sahaja, dia benda ni mudah aja sebenarnya nak faham. Apa sahaja yang makhluk bersifat dengannya, maka sudah pasti Allah Ta'ala tidak bersifat dengannya. Apa sahaja yang Allah Ta'ala bersifat dengannya, masih sudah pasti makhluk tidak akan bersifatnya dengannya. Dan jika ada persamaan daripada sudut lafaz, maka bukanlah maknanya seperti itu. Kalau kita jumpa ada sebahagian lafaz yang disifatkan, lafaz tersebut kita itlaq atas Allah, maknanya lain. Lafaz tersebut kita itlaq atas makhluk, maknanya lain. Seperti kalimah-kalimah ataupun ayat, kalimah lah yang muhkam, yang jelas, seperti kalimah sami'ah, mendengar, seperti kalimah basara, melihat, yang mana Allah Ta'ala berfirman wa huwas sami'ul basir, maka Allah Ta'ala mendengar. Kalimah dengar, dia mushtarak, dikongsi, kalimah tersebut dikongsi pada hak Allah dan pada hak makhluk, tetapi bukan makna mushtarak pada kalimah ia menunjukkan maknanya sama, tidak. Kerana tu didatangkan kaedah ittifaqul ma'na, ittifaqul lafzi, ikhtilaful ma'na. Sepakat pada lafaz tetapi pada maknanya berbeza. Maka kita faham bahawasanya daripada sudut kalimah, dia sami'ah, lafaz sami'ah ni memang bawa satu makna je. Lafaz sami'ah ni satu makna je, dia tak ada makna selain daripada dengar. Sami'ah ni mendengar. Maka Allah Ta'ala mendengar, makhluk juga mendengar. Tetapi dengar bagi hak Allah itu semata-mata lafaznya sama dengan lafaz bagi makhluk, bukan bermakna
sifatnya itu sama dengan makhluk. Maka lafaz yang dengar itu kita faham adalah Allah Ta'ala itu mendengar tidak seperti makhluknya. Pendengaran Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada cuping telinga, tidak berhajat kepada anggota, tidak berhajat kepada gegendang, tidak berhajat kepada jarak, frekuensi dan sebagainya. Maha suci Allah. Allah mendengar setiap sesuatu dengan sifat dengar. Adapun makhluk mendengar sesuatu yang berhajat kepada anggota telinga, cuping telinga, gegendang, frekuensi, jarak, dan ia berhajat kepada alat-alat mendengar. Maka makhluk mendengar bukan dengan sifat dengar. Makhluk dengar dengan telinga. Dan pada telinga itu Allah Ta'ala jadikan pendengaran. Dan pendengaran makhluk itu lemah. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar setiap sesuatu yang boleh didengari. Maka itu adalah perbahasan mengenai sifat-sifat yang lafaznya itu adalah didatangkan secara muhkam, bukan mutasyabihat. Adapun kalau sifat mutasyabihat seperti istawa, seperti yad, seperti wajah dan sebagainya, a'yun, maka lafaz-lafaz ini dia datang dengan perkongsian kalimah tetapi maknanya bukan seperti zahirnya, kerana makna kalimah-kalimah ini dia datang dengan lebih daripada satu makna, seperti istawa. Allah Ta'ala bersifat dengan istawa, ya, kita yakin dan kita mengimani Allah Ta'ala bersifat dengan istawa. Seperti Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tetapi sifat istawa sini kita tidak meyakini istawanya Allah Ta'ala itu, sifatnya istawa itu ialah yakni Allah Ta'ala duduk, bersila, duduk, bersemayam dan sebagainya. Kerana sifat duduk dan sifat bersemayam ni adalah sifat lemah, sifat makhluk. Kerana duduk adalah sifat jisim. Maka kita boleh faham perbezaan di antara sifat yang seperti sami'ah, yang muhkam itu jelas. Kerana sifat-sifat yang, especially sifat yang warid dalam Al-Quran mengenai sifat yang muhkam seperti dengar dan lihat ini, dia adalah sifat-sifat yang ma'nawi. Yang ma'ani, sifat yang ma'ani. Maka sifat-sifat ma'ani ini, sebab tu kalau kita bahas dalam pengajian sifat 20, sifat ma'ani ini dibahaskan bersekali dengan sifat mustahil bagi Allah. Maknanya dengan lawan dia. Kalau Allah Ta'ala tidak dengar, maknanya Allah Ta'ala pekak. Pekak mustahil bagi Allah. Kerana pekak adalah sifat lemah. Maka dengar adalah sifat sempurna bagi Allah. Tapi perbahasan mengenai sifat-sifat khabariyah, sifat-sifat yang mutasyabihat, dia tak masuk dalam perbahasan sifat 20. Dan juga tidak didatangkan perbahasan seperti perbahasan sifat ma'ani. Kalau Allah Ta'ala tidak duduk, maka Allah Ta'ala berdiri ke? Tidak. Kerana apa? Kerana duduk dan berdiri kedua-dua mustahil bagi Allah. Istawa dekat dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita mengimani Allah Ta'ala bersifat dengan istawa, tetapi bukan istawa itu dengan makna duduk, kerana duduk itu sifat lemah. Duduk adalah sifat lemah, kerana duduk berhajat kepada jisim. Yang bersifat dengan duduk hanyalah jisim. Tidak dikatakan ular itu duduk, kerana ular itu dia jisim yang satu. Adapun duduk adalah jisim yang mempunyai dua bahagian badan, iaitu bahagian atas pinggang dan bahagian bawah pinggang. Ada jisim atas dan jisim bawah. Apabila jisim atas menumpang tampung di atas jisim yang bawah, maknanya jisim bawah ni, pinggang ke bawah punggung kita ni, bila kita letakkan punggung dan jisim atas berada di atasnya, barulah dikatakan sebagai duduk. Maknanya duduk ini adalah sifat jisim. Dan sifat jisim pula, ia merujuk kepada jisim yang mempunyai dua bahagian. Bahagian atas, upper side, dengan bahagian bawah, lower side. Baru dikatakan sebagai duduk. Kerana tu ular, kita tak kata ular duduk. Kita tak kata lipan duduk. Kerana sifat duduk itu sifat jisim yang mempunyai dua bahagian body. Maka kerana tu ulama kata istawa itu bukan sifat duduk. Kerana sifat duduk ini adalah sifat jisim, bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi istawa ini juga datang dengan makna yang layak bagi Allah. Seperti qahara, menguasai. Contohnya seperti hafizah, menjaga arash, menguasai arash.
wa abqa, dan mengekalkan arash pada tempatnya. Maka jika difahami istawa dengan makna-makna yang layak bagi Allah, maka ini dipanggil sebagai takwil. Ini panggil sebagai takwil. Ini kita bagi kefahaman secara general dulu, supaya ada sebagian orang dia cuba datang tashwish. Dia cuba datang, dia datangkan keraguan kepada kita bila kita belajar. Dia kata tu Allah Ta'ala bersifat dengan dengar dan sifat lihat. Maka makhluk juga dengar dan lihat. Kerana dia tak faham kaedah. Dia nak kata bahawasanya Allah duduk, tapi duduk Allah tak sama dengan makhluk. Ini adalah suatu keyakinan yang salah. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat jisim. Maka bila kita dah sebut bahawasanya ternafi sifat jisim bagi Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dia bukan jisim seperti kita dan tidak bersifat dengan sifat jisim seperti kita. Maha suci Allah. Adapun sifat dengar bukan sifat jisim. Sifat dengar bukan sifat jisim. Sifat dengar itu adalah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka istawa kita mengimaninya, tetapi duduk kita tidak mengimaninya. Bukan bermakna menolak makna duduk. Bagi istawa itu kita menolak ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tidak. Kita meyakini ayat tersebut, tetapi keyakinan kita tidak berdasarkan kepada keyakinan golongan Mujassimah dan Musyabbihah. Maka kerana itu Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Dan dalam perbahasan soalan yang ke-6 ini, Allah Ta'ala juga berfirman, afillahi syak. Ini adalah dalil naqli, bahawasanya tiada keraguan bagi kewujudan Allah. Kita dalam penterjemahan, kalau ikutkan afillahi syak ni, kalau ikutkan daripada sudut bahasanya, bahasa Arabnya, kadang-kadang istifham ingkari ini dia bukan datang dengan makna istifham, tetapi dia datang dengan makna penyataan. Dia datang dengan makna penyataan. Macam contoh kita bagi kisah Nabi Ibrahim sebelum ni, bahawasanya Nabi Ibrahim AS, bila Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya, yang mana Nabi Ibrahim tunjukkan bintang, bulan, matahari ini bukanlah Tuhan, maka Ibrahim menyebut hadza rabbi. Hadza rabbi bukan makna penyataan inilah Tuhanku, tetapi ia adalah istifham ingkari. Ahadza rabbi, maksudnya ini bukan Tuhan aku. Dalam bahasa Melayu kita faham istifham ingkari ni. Contohnya kalau orang kata ini adalah kereta, dia bagi pada kita, ni kereta, dia kata pada kita, maka kita buat istifham ingkari. Kita tanya balik, ini kereta. Bila kita tanya balik, ini kereta, itu bukan makna penyataan dan bukan makna kita bersetuju bahawasanya cawan itu adalah kereta. Tetapi bila kita ini kereta, maknanya kita mempertikaikan akan keabsahan penyataan bahawasanya cawan itu adalah kereta. Sama juga bila Nabi Ibrahim kata hadza rabbi, bukan makna dia membuat penyataan yang mana Ibrahim ini jahil mengenai Tuhan, lalu dia mencari-cari Tuhan dan dia menyatakan bahawa saja bulan ni Tuhan dia, bintang ni Tuhan dia. Tidak. Tetapi itu adalah istifham ingkari. Nabi Ibrahim tunjuk pada kaum dia, tengok bintang berubah, bulan berubah, matahari berubah. Ini kamu kata sebagai Tuhan? Tidak, ini bukan Tuhan. Sama juga dalam ayat ni Allah Ta'ala menyebut afillahi syak, bukan makna istifham sini istifham pertanyaan yang ada ihtimal jawapannya ya ataupun tidak. Ihtimal ni tanggungan. Bukan soalan ni bukan ayat ini Allah Ta'ala bertanya kepada kita dengan tanggungan jawapan ya atau tidak. Sebab kalau kita terjemah afillahi syak ni, kalau buka terjemah sekalipun, terjemahan Al-Quran, ialah terjemah bukan tafsiran. Maka kalau diterjemah afillahi syak ni, maka dia akan diterjemah sebagai apakah ada keraguan pada kewujudan Allah, maka itu akan membawa ihtimal, penanggungan jawapan ya atau tidak. Sedangkan bila kita sebut orang beriman tidak meragui kewujudan Allah, maknanya dah tak ada ihtimal dah bahawasanya Allah ni wujud atau tak, kerana Allah memang wujud. Kerana Allah kewujudan Allah Ta'ala itu diisbatkan oleh akal kita
Yang mana kalau kita belajar hukum akal sebelum ni kita dah ajar mengenai hukum akal. Bahawasanya Allah Ta'ala ini kewujudannya itu telah diiktibar oleh akal kita bahawasanya kewujudan Allah itu adalah kewujudan yang wajibul wujud. Wajibul wujud ni maksudnya ialah tidak ada mesti ada. Akal kita tidak menerima ketiadaan Tuhan. Akal kita tak menerima tulisan tanpa penulis. Akal kita memang tak akan terima tulisan tak ada penulis. Tiba-tiba tulisan tu tertulis. Tiba-tiba lukisan itu terlukis. Tiba-tiba binaan itu terbina. Akal kita tak menerima. Maka akal kita akan menghukumkan tidak tulisan mesti ada penulisnya. Maka akal kita juga menghukum alam ini mesti ada pencipta dia. Alam ni mesti ada pencipta dia. Kerana itu Tuhan ni dia wajib wujud. Bila kita sebut wajib wujud, dia wajib wujud ni, dia wajib wujud ni bincang dalam perbincangan tauhid, bukan perbincangan hukum syarak. Wajib hukum syarak maknanya lain. Wajib dalam perbahasan tauhid lain maknanya. Wajib dalam perbahasan tauhid yang kita sebut tadi tu. Ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Apa yang tidak diterima akal akan ketiadaannya. Dia mesti ada. Maknanya bila kita sebut dia mesti ada, maknanya dia wajib ada. Wajib ada. Akal kita mengukurkan dia wajib ada. Jadi bila Tuhan ni wajib ada, akal kita tak menerima ketiadaan Tuhan, maka dia tidak menanggung lagi soalan bahawasanya boleh ke ditanggung kewujudan Allah ni ada dia ni ada ke tak ada sebenarnya? Tuhan ni ada ke tak ada? Tak ada. Dia tak ada dah persoalan tu sebab dia memang ada. Dia memang ada. Akal kita tak menerima ketiadaan dia. Maka soalan ini, ayat ini, afillahi syak, dia bukan merujuk kepada soalan-soalan yang menanggung jawapan ya atau tak. Bukan ditanyakan, apakah ada keraguan pada kewujudan Allah? A jawab ya. B jawab tak. Tak. Maksud afillahi syak ni maknanya adalah soalan istifham ingkari. Dipanggil istifham ingkari. Istifham ingkari ni dia membawa faedah penyataan. Afillahi syak ni maksudnya tiada keraguan pada kewujudan Allah. Itu maksud afillahi syak. Iaitu tiada keraguan pada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pasti Allah Taala itu ada. Akal kita menghukumkan sendiri bahawasanya pasti Allah Taala itu ada dan tiada keraguan pada kewujudannya. Begitu juga Nabi SAW bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu." Bahawasanya kewujudan Allah Ta'ala itu adalah azali tanpa permulaan. Kenapa didatangkan hadis ini? Supaya kita faham bahawasanya soalan-soalan kaifin, soalan kaif bagaimana Allah, di mana, soalan bagaimana, soalan di mana, soalan berapa, soalan mengenai rupa dan sebagainya. Soalan-soalan ini adalah soalan-soalan bagi benda yang baharu. Baharu maknanya benda yang dicipta. Benda yang dicipta. Tuhan bukan ciptaan. Bila kita kata Tuhan bukan ciptaan, maka kewujudan dia itu sedia ada. Apa makna kewujudan sedia ada? Dia tidak didahului di permulaan. Daripada hadis ini, Nabi nak nyatakan kepada kita, kerana asal muncul jawapan Nabi dalam hadis ni daripada persoalan oleh sekelompok ataupun segolongan manusia yang daripada Yaman, golongan Asy'ariyun daripada Yaman. Mereka dalam hadis tu disebut ji'na linatafaqahu fid din. Kami datang kepada engkau adalah untuk mempelajari ataupun untuk bertafakuh dengan agama. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, apakah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah? Tapi Nabi SAW bersifat dengan fatanah, Nabi bijaksana. Maka soalan daripada Ahlul Yaman ini dijawab oleh Nabi berdasarkan kepada aulawiyat. Yang lebih aula bukan ditanya mengenai, yang lebih aula untuk dijawab bukan mengenai makhluk, tetapi mengenai pencipta makhluk. Maka Nabi jawab mengenai pencipta dulu. Nabi jawab, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Allah Ta'ala tu pencipta, dia sendirinya sebagai pencipta, dia tiada permulaan bagi kewujudannya. Kerana dia bukan ciptaan. Manakala ciptaan, ada permulaan baginya. Itu yang Nabi nak sampaikan daripada soalan ni.
Maka bila ditanya, apakah makhluk pertama yang diciptakan? Maka Nabi jawab, Tuhan tak ada permulaan. Tuhan bukan makhluk. Kemudian baru Nabi jawab, makhluk pertama yang diciptakan Allah, wa kana arsyu 'alal ma. Makhluk pertama adalah air, kemudian adalah arasy. Maka di sini kita faham bahawasanya kewujudan makhluk adalah entiti yang berbeza. Entiti makhluk ialah entiti yang ada permulaan baginya. Ada beginning terhadap kewujudan dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, since Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tiada permulaan bagi kewujudannya. Maka kewujudan dia hanya dia. Sebelum makhluk diciptakan, hanya dia yang ada, tanpa tempat, tanpa masa, tanpa arah, tanpa arasy, tanpa makhluknya, tanpa ada sesuatu, hanya dia. Hanya dia. Sah pada akal kita, Allah Ta'ala sebelum dia menciptakan setiap sesuatu, arasy belum ada lagi, tempat belum ada lagi, arah belum ada lagi. Maka dia ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa arasy, tanpa setiap sesuatu, hanya dia. Sebagaimana Nabi kata, walam yakun syai'un ghairuh. Dan dalam riwayat yang lain disebut walam yakun syai'un ma'ahu. Tiada sesuatu yang bersama-sama dengannya. Dalam hadis ni tiada sesuatu pun yang ada dengan kewujudannya, hanya dia. Maka sah pada akal kita, sebelum dia menciptakan tempat, dia ada tanpa tempat. Sebelum dia menciptakan arah, dia ada tanpa arah. Sebelum dia menciptakan waktu bagi makhluk, dia ada tanpa waktu. Maka setelah kewujudan makhluk bermula, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak berubah. Allah tidak berubah. Kerana apa? Kerana perubahan adalah ciri yang terbesar. Perubahan ni adalah ciri terbesar bahawasanya sesuatu itu makhluk. Perubahan adalah ciri terbesar bahawa sesuatu itu makhluk. Kerana apa? Kerana kaedah dia, setiap sesuatu yang berubah, dia takkan berubah sendiri. Sesuatu yang berubah, dia takkan berubah sendiri. Sesuatu yang berubah kerana ada yang mengubahnya. Kita berubah, contohlah, daripada kita baby kepada dewasa. Adakah berlaku dengan sendiri? Tak. Allah yang mengubahnya. Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan usia bagi makhluk, dan perjalanan kita ni sebagai makhluk tertakluk dengan masa daripada baby sampai tua, umur dah tua, kemudian mati. Perjalanan hidup kita ni diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita, kita mengalami perubahan. Kita mengalami perubahan. Daripada tua, daripada muda kepada tua, daripada sihat pada sakit, berubah. Maka sesuatu yang berubah ini mesti ada yang mengubahnya. Kerana tu ulama kata al-mutaghayyiru yahtaju ila may yughayyiruhu min halatin ila halatin ukhra. Yang berubah dia berhajat kepada yang mengubahnya. Itu makna kefahaman daripada Allahus Samad. Allah tidak berhajat kepada makhluknya. Makhluk berhajat kepada Allah. Sifat istighna dan iftiqar. Allah terkaya daripada berhajat kepada makhluknya. Manakala makhluk berhajat kepada Allah. Bila kita lapar, tak ada duit, kita doa kepada Allah, ya Allah kurniakanlah aku rezeki yang murah supaya aku dapat makan. Bila barang naik, kita doa kepada Allah, ya Allah semoga harga barang turun. Kita ni tak lari pada berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa kita berhajat pada Allah? Kerana Allah yang mengubah kita. Allah yang mengubah kita. Maknanya Allah yang menetapkan kita punya aturan kehidupan ini daripada suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Daripada sihat pada sakit, daripada sakit pada sihat, daripada tak kena COVID, kena COVID, daripada kena COVID kemudian sembuh pula dan sebagainya. Kita meyakini bahawasanya itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang berubah berhajat kepada yang mengubah, yakni yang menciptakan perubahan pada makhluknya. Maka yang berubah itu dia lemah. Kita lemah. Kerana apa? Selain daripada Allah tidak berhak disembah kerana mereka lemah. Kerana mereka berubah. Patung contoh, yang nyembah patung. Patung. Dia cat, color emas contohnya. Patung tu dia berhajat kepada tukang cat untuk cat dia. Bagaimana patung yang berhajat kepada tukang cat untuk cat dia, dianggap sebagai Tuhan? Maha suci Allah. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Patung tu sendiri berhajat kepada selainnya supaya selainnya itu menyembahnya, wal'iyadzubillah. Dan patung tu pula cat dia bukan tahannya 10 tahun. 10 tahun nak pergi cat lagi.
Cat dah ada cat khusus lah, begitulah, beginilah. Bila patung tu setelah 10 tahun dia memerlukan kepada cat baru, maknanya apa? Maknanya dia berubah. Dia berubah, patung tu berubah. Warnanya berubah, dah tak cantik dah patung. Kalau golongan yang menyembah berhala, dah tak cantik dah Tuhan kita, kata mereka. Na'iyadzubillah. Boleh pula dia cantikkan Tuhan pula. Maka Tuhan dia lemah. Tuhan tu maknanya sembahan dia. Sembahan dia lemah. Maka sembahan itu tidak layak disembah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berubah. Kerana setiap sesuatu yang berubah itu lemah. Maka yang lemah tidak akan menjadi Tuhan. Maka kaedah dia, al-mutaghayyiru yahtaju ila man yughayyiruhu min halatin ila halatin ukhra. Wal mutaghayyiru muhtaj. Wal muhtaju la yakunu ilaha. Itu bahasa Arab dia lah. Ada record nanti boleh catat. Yang berubah berhajat kepada yang mengubahnya. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maka yang berhajat kepada yang lain itu lemah. Dan yang lemah tidak akan menjadi Tuhan. Maka pasti ternafi Tuhan itu daripada kelemahan. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan? Ada yang tak faham? Tentang makhluk ciptaan makhluk. Ada pendapat yang mengatakan makhluk pertama yang diciptakan adalah air. Ada pendapat yang mengatakan makhluk ciptaan itu adalah Nur Muhammad. Jadi boleh terang. Yang sahih adalah air. Kerana pendapat mengenai ciptaan makhluk pertama itu adalah Nur Muhammad adalah berdasarkan kepada hadis yang dihukumkan oleh para muhaddisin sebagai hadis yang tidak sahih, hadis yang maudhu' daripada disandarkan kepada Nabi SAW dan melalui satu jalan periwayatan iaitu daripada Abdul Razzaq, dan Abdul Razzaq sendiri dalam tafsirnya menyebut bahawasanya makhluk pertama adalah air. Maka tidak sah disandarkan hadis Jabir. Hadis tersebut dipanggil sebagai hadis Jabir. Bahawasanya hadis Jabir itu adalah sandaran kepada akidah. Kerana ada kita panggil dalam ilmu hadis dipanggil rakakah pada hadis. Dia penjelasan tu makan 1 jam juga kalau kita nak bahaskan. Mungkin next time kot, insya-Allah kita bahaskan kalau nak bahas mengenai hadis Jabir, bagaimana ulama boleh menghukumkan seperti Syekh Al-Ghumari Al-Muhaddis daripada Maghribi, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari juga menukilkan daripada Imam Al-Hafidh As-Suyuti bahawasanya hadis tersebut adalah hadis yang maudhu' kerana wujudnya kelemahan dan ketidaksenambungan daripada sudut bahasa. Kerana kita bagi satu perbahasan, satu contoh yang mudah. Sekejap kita share dulu supaya faham benda ni. Ana ada tulis satu jurnal mengenai benda ni, cuma jurnal tu dalam bahasa Inggeris lah. Sekejap
Ya, nak tunjukkan dekat dalam jurnal tu supaya faham. Okey, dah ada yang hantar balik pada saya. Sebab anda guna laptop rumah ni. Sekejap Jazakallah kepada yang hantar tu. Dia hantar balik. Okey. Tapi artikel ni, jurnal ni anda terbitkan dalam bahasa Inggeris. Cuma yang dalam versi bahasa Melayu dia tu adalah. Sekejap anda bukakan. Siapa yang nak ni mungkin kena WhatsApp tu. Okey. Muhammad. Okey. Dia perbahasan Nur Muhammad ni pun dia menjadi satu polemik sehingga kan yalah. Okey. Yang ni inilah dia punya apa nama tu? Paper dia tu. Itu pengisbatan Nur Muhammad dan ana ambil yang terkini yang apa nama ulama yang terkini yang kritik ialah Al-Muhaddits Abdullah Siddiq Al-Umari dan Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari terhadap ni. Cuma kita nak bagi dia punya penjelasan je. Kita kalau baca panjang lah. Nanti mungkin boleh hantar. Okey. Kemudian okey, pertama kerana apa ditolak pendapat Nur Muhammad ini? Kerana tema Nur Muhammad ini yang pertama ada kelompok yang mempercayai bahawasanya Nur Muhammad ini adalah sebahagian ataupun juzuk daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kerana hadis yang disandarkan kepada Nabi tersebut, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika khuliqa min nurih. Awal makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi kamu yang diciptakan daripada nurnya. Nanti kita bagi matan hadis tu. Maka kefahaman daripada hadis tu, ada yang kata bahawasanya diciptakan Nur Muhammad itu daripada nur Allah. Kalau golongan mutasawwifah batiniyah yang mengikuti kelompok yang menyandarkan diri mereka kepada tasawuf tapi hakikatnya mereka menyeleweng, mereka kata makhluk ni sebenarnya juzuk daripada Allah. Kalau tak percaya tengok keyakinan kelompok ni. Mereka kata kita ni adalah part of Allah. Itu dipanggil sebagai ittihad dan juga hulul. Akhirnya mereka kata kita adalah Allah, Allah adalah kita. Kerana keyakinan Nur Muhammad ni tadi. Maka yang kedua ada yang kata bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad daripada nur yang milik dia. Ada satu nur min nurihi, disebut nurihi. Okay, kita pergi kepada matan hadis bagi kita faham, senang. Okey. Okey, ni matan dia. Ini matan dia. Okey, ada banyak periwayatan yang akhirnya akan sampai kepada Abdul Razzaq. Tapi matan ni kalau kita tengok, innallaha khalaqa qablal asya'i nuru nabiyyika min nurihi. Sesungguhnya Allah telah menciptakan nur nabimu. Ini dikatakan oleh periwayatan ni lah. Nur nabimu min nurihi, dari nurnya. Okay, tengok yang saya gariskan tu, dari nurnya. Okay, kenapa dikatakan rokakah tadi? Kerana Nabi SAW adalah afsahu Arabi. Nabi adalah orang Arab paling fasih. Nabi takkan buat kesalahan bahasa dalam hadisnya. Sebab tu kalau kita belajar ulum hadis,
dalam perbahasan hadis, dalam perbahasan mengenai ilmu dirayah pada matan. Kerana hadis ini tak semestinya dia maudhu' daripada sudut sanad, boleh jadi dia maudhu' daripada sudut matan. Kalau kita belajar ilmu hadis daripada sudut matan, daripada dirayahnya, maka matan hadis, contohnya hadis mengenai apa nama tu, hadis hamba kulit hitam, hadis jariyah kita panggil dalam bahasa Arab, hadis jariyah yang mana Nabi tanya pada hamba ni, aina Allah. Soalan aina Allah tak boleh ditanya sebenarnya pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka soalan aina Allah itu ditolak dengan periwayatan hadis yang lain. Walaupun hadis aina Allah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih di sisi Imam Muslim, hadisnya sahih daripada sudut sanad, tetapi Imam An-Nawawi kata hadis ini jadi hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, kerana apa dhaifnya? Kerana matannya bercanggah dengan matan lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang bersepakat dengan usul contohnya. Maka jadilah hadis ini dhaif, dan kalau nak kata sahih mesti takwil. Begitu. Maknanya hadis ini bukan sahaja daripada sudut sanad dibincangkan maudhu' tak maudhu' atau dhaif tak dhaif, tapi juga daripada sudut matan. Contohnya matan ni. Bila sebut matan ni, bila dia kata Allah menciptakan nur nabimu, okey, soalan dia apa? Soalan dia makhluk pertama yang diciptakan. Okey, bila sebut makhluk pertama, maknanya ditanya soalan tu mutlak makhluk pertama diciptakan. Maka ialah maknanya dalam periwayat hadis dia kata nur yang pertama yang diciptakan ada perkara pertama diciptakan adalah nur nabimu. Okey, fine. Nur nabimu yang pertama. Okey, fine. Diciptakan dari apa? Dari nurnya pula. Soalan nur pertama yang diciptakan. Kemudian soalan benda pertama yang diciptakan. Kemudian dalam matan ni Nabi kata, maknanya dalam periwayatan, Nabi tak kata pun, tapi maksudnya daripada sudut periwayatan jalan nak cerita ni, dalam hadis ni disebut bahawasanya Nabi kata yang pertama diciptakan adalah nur nabimu, yang diciptakan dari nurnya. Okey. Sebab tu persoalan dia, nurnya ni, nur ni kita terjemah cahaya lah mudah. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayunya cahaya. Cahaya nabimu dari cahayanya. Okey, fine. Cahayanya tu dalam bahasa Arab perbahasan mengenai idhafah, kata sandaran. Okey, ni adalah mudhaf ilaih, ni adalah mudhaf dalam bahasa Arab. Okay, ini mudhaf ilaih. Nurnya. Contoh, cawan saya. Cawan ni milik saya. Dia bukan sebahagian daripada diri saya. Kan? Kalau kita kata ini cawan saya. Idhafah, ni mudhaf ilaih. Cawan saya. Ini milik saya. Itu satu makna dalam bab idhafah dalam ilmu bahasa Arab. Kedua, idhafah dengan makna juz'iyah. Idhafah ni ada idhafah tashrifiyah pun ada idhafah juz'iyah pun ada idhafah milkiyah pun ada. Idhafah tashrifiyah seperti kita kata Baitullah, rumah Allah. Bukan makna Allah duduk kat rumah tu. Baitullah maknanya kita memuliakan masjid tu kerana disandarkan kepada Allah, kerana mulianya masjid tu maka dikatakan sebagai Baitullah. Bukan makna Baitullah tu rumah tempat Allah duduk, bukan. Itu idhafah tashrifiyah dia panggil. Rasulullah, Rasul Allah. Itu idhafah tashrifiyah. Ada idhafah juz'iyah. Juz'iyah. Bila idhafah juz'iyah ni maknanya sebahagian. Tangan saya. Tangan ni adalah sebahagian saya. Tangan ni adalah sebahagian saya. Dia panggil idhafah juz'iyah. Baik, soalan. Ni yang ulama' rad ni. Ulama seperti Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari kata, nurnya ni idhafah apa? Dia tanya idhafah apa? Kalau nurnya ini adalah idhafah milkiyah, idhafah menunjukkan pemilikan, macam cawannya. Okey, cawannya. Maknanya cawan ni cawan yang diciptakan Allah. Maknanya kita anggap cawan ni nur. Nurnya ni, ini adalah nur. Nur ni diciptakan Allah. Kemudian Nur Muhammad diciptakan daripada nur ni. Kalau begitu bukan Nur Nabi lah yang pertama.
nur ni lah yang pertama. Kalau nur ni yang pertama, kalau nur ni yang pertama, bukan nur ni, maka soalan yang ditanya tidak dijawab oleh Nabi dengan jawapan yang betul. Kerana soalan tanya awal makhluk. Kemudian Nabi kata awal makhluk adalah nur Nabimu. Okey. Yang dicipta daripada nurnya. Kalau nurnya itu adalah suatu nur, ada Allah Ta'ala cipta satu nur yang lain, kemudian ambil sikit nur ni, diciptakan pula nur Nabi ni, maknanya wujudnya rokakah, itu dipanggil rokakah. Maknanya Nabi ni bahasa Arab dia tak jelas lah. Sebab soalan tanya nur Nabimu. Soalan tanya makhluk pertama. Jawab je lah. Itu ulama yang bertikaikan. Jawab je lah nur Nabi. Maknanya Allah cipta nur Nabi dah. Tapi bila sebut Allah cipta nur Nabi daripada satu nur, maknanya yang pertama bukan nur Nabi. Yang pertama adalah nur ni tadi. Ni nur, satu nur, kemudian nur Nabi dicipta pada ni. Kalau kefahamannya adalah ada satu nur yang diciptakan sebelum diciptakan nur Nabi. Itu yang pertama. Kalau kita kata Nabi Adam dicipta daripada tanah, mana dulu? Tanah dululah. Maknanya Allah cipta tanah dulu baru Nabi Adam. Kalau kata Nur Muhammad daripada nurnya. Okey. Nurnya tu maknanya ada satu nur, diambil daripada nur tu, dijadikan nur Nabi. Maka nur Nabi tu bukan ciptaan pertama lah. Ciptaan pertama nur tu lah. Maka wujudnya rokakah. Wujudnya dipanggil sebagai rokakah. Tetapi yang jadi masalah pula, kalau orang berpegang bahawa nurnya ini adalah juzuk zat Allah yang merupakan cahaya. Kerana ada kelompok mutasawwifah batiniyah yang mereka kata zat Allah itu cahaya. Mereka pun ambil satu petikan ayat Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Kata Allah cahaya. Inilah dia kata, cahaya. Maka Allah cipta cahaya Nabi ni, diambil juzuk daripada zat Allah. Sebab tu, kalau tengok kelompok ni, mereka akan kata Nur Muhammad ni sebenarnya Allah. Kalau kita mendalami perbahasan ni, sebab saya cerita mudah-mudah aja. Tapi kalau mendalami perbahasan ni, kelompok ni dia akan kata Nur Muhammad tu adalah Allah. Sebab tu ada pula yang buat tafsiran Qul huwallahu ahad, dia kata huwallahu ahad maknanya huwa tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Wal'iyadu billah. Maka kerana tu ulama kata Nur Muhammad ini, dia even kalau kelompok yang membenarkan Nur Muhammad ni pun, dia kata Nur Muhammad ni bukan bahagian akidah. Dia kata nak percaya, tak percaya sudah. Kerana dia bukan akidah. Kalau tak percaya pun tak jatuh kufur. Kata sebahagian mereka yang membenarkan isu ni. Tetapi ulama yang menolak isu ni, dia memandang implikasi yang lebih besar. Pertama, berdusta atas nama Nabi. Kerana hadis tersebut adalah hadis yang dihukumkan maudhu' matannya tu. Yang kedua ialah kerana masalah akidah pada kefahaman nurnya itu. Maka hadis ini memang menjadi suatu sandaran kepada golongan batiniyah yang mereka faham bahawasanya hadis ini adalah dalil bahawasanya Allah Ta'ala adalah cahaya yang diciptakan dari Nur Muhammad daripada cahaya. Adapun keyakinan bahawasanya air adalah makhluk pertama diciptakan Allah ini mutlak dalam Quran, dalam hadis. Dalam Quran sendiri menyebut bahawasanya Allah menjadikan setiap sesuatu itu daripada air. Maka air lah yang pertama. Air yang pertama. Setiap sesuatu daripada air. Maka itu adalah, kalau nak baca nanti boleh boleh anak hantar nanti insya-Allah taala yang ni. Cuma itulah dia punya perbahasan dia, bahawasanya Nur Muhammad itu adalah suatu perbahasan yang kita kata di luar daripada konteks akidah sebenarnya, tetapi ia memberi implikasi pada akidah jika difahami. Dan di sini kita nukilkanlah jawapan-jawapan daripada ulama. Antaranya kita faham bahawasanya Nabi ini
Dalam Al-Quran jelas Allah Ta'ala menyebut bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakan wahai Muhammad, bahawasanya aku adalah manusia seperti kamu daripada sudut kemanusiaan, daripada sudut sifat bashar. Nabi adalah bashar, Nabi adalah manusia. Nabi bukan cahaya, Nabi adalah manusia. Bashar, ana basyarum mithlukum, seperti kamu. Bila sebut seperti kamu, maknanya kamu adalah bashar, saya adalah bashar. Bezanya ialah yuha ilai, aku diberikan wahyu. Maka Nabi, mulianya Nabi SAW kerana Allah Ta'ala muliakan Nabi dengan wahyu. Bukannya kita bila kita kata Nabi daripada cahaya, maka kita kata Nabi tu mulia. Tidak. Malaikat daripada cahaya tapi Nabi daripada tanah, Nabi lebih mulia daripada malaikat. Maka perbahasan ni boleh difahami, dan insya-Allah ana sharekan perkara ni ataupun artikel ni untuk faham. Okey. Dan itu saja kot. Ini adalah dalil. Ini adalah dalil daripada Al-Quran bahawasanya setiap sesuatu adalah daripada air. Allah Ta'ala berfirman, Nabi SAW sabda, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Dan juga dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Setiap sesuatu yang hidup itu Allah Ta'ala jadikan daripada air. Maka lafaz yang jelas daripada Al-Quran menolak keyakinan Nur Muhammad itu adalah makhluk yang pertama, kerana air makhluk pertama itu adalah munasabah dengan dalil kerana setiap makhluk diciptakan daripada air, maka air itu adalah makhluk yang pertama. Sebagaimana hadis yang sahih yang telah kita jelaskan tadi, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu wa kana 'arsyu 'alal ma', dan juga hadis yang sahih riwayat Ibn Hibban, wa kullu syai'in khuliqa minal ma', dan juga daripada Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi bolehlah untuk baca kita punya apa nama ni artikel ni, insya-Allah. Jelas Arab jelas? Nak detail dia boleh baca insya-Allah. InsyaAllah, okey. Ada soalan lain ke? Maksudnya kita tangguh dulu lah. InsyaAllah ada pukul 11 lah. Jazakumullahu ta'ala kulla khair, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Qaballahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua sahabat. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum.